Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak buat apa? Saya nak kongsikan bagaimana kita nak tukar kita punya borang soal selidik di dalam Words kepada Google Form online. Maksudnya kita nak buat online survey lah, daripada Words kepada online survey. Bagaimana kita nak buat? Kita akan tengok satu persatu dekat sini. Saya akan convertkan daripada Words kepada Google Form online survey. Okey. Ini kalau pelajar ingat, saya dah bagi contoh borang soal selidik yang dah lengkap dalam Word kan. So hari ini kita nak transformkan, kita nak transfer dia ke dalam bentuk Google Form untuk kita buat survey secara online. Okey, mari kita tengok ya. Okey, langkah yang perlu kita buat, pertama kita boleh buka kita punya Google. Kemudian kita type lah Google Form create. Google Form create, di mana dekat sini kita akan pilih lah kita punya ruangan ni. Kita akan dapat sebegini. Pelajar ambil yang personal ni. Kita akan buka Google Form yang personal soal selidik dalam bentuk Words tu kepada online survey dalam bentuk Google Form. Okey, ini adalah paparan dia lah. Kalau kata pelajar dah masuk, kita akan dapat paparan sebegini. So, bagaimana kita nak isi kita punya Google Form ni? Dia adalah beberapa langkah ya. Saya cuma ajar yang basic saja, nanti pelajar boleh explore. Okey, ini paparan dia ya. Kalau kita tengok dekat sini kita ada untitled form. Maksudnya nanti kita akan masuk tajuk dekat sini. Kemudian kita akan masuk deskriptif untuk ataupun panduan lah kepada kita punya responden bagi menjawab kita punya borang soal selidik ni. Okey, kalau kita tengok ni ada beberapa ikon lah. Ikon-ikon ni saya akan tunjukkan sepanjang saya cuba penuhkan soalan ni. Kita tengok kepada keperluan dia. Okey, yang pertama sekali kita kena letak tajuk lah. Seperti mana yang kita maklum, kita punya kajian ini adalah berkenaan dengan amalan. Masuk huruf besar lah ya. Amalan berkonsepkan teknologi hijau di Meru Perdana. Okey, ini lokasi ni bergantung kepada awak punya lokasi kajian lah, dekat mana awak tinggal kan. Sebab kita punya kajian ni hanyalah kita lakukan di kawasan rumahan kita kan. So kalau contoh bagi sini, amalan berkonsepkan teknologi hijau di Meru Perdana. Sebab saya tinggal kat Meru Perdana, so saya letak Meru Perdana lah. Okey, ini adalah kita punya tajuk. Untuk tajuk kat atas ni, kita tengok untitled form ni, kita klik 2 kali untuk kita dapatkan tajuk yang sama ya. Okey, untuk form description ni, maksudnya pelajar kena describe lah kepada kita punya pengguna ni ataupun responden kita, apa yang mereka perlu buat dengan borang soal selidik kita ni. Jadi dalam kita punya Words tu, saya dah kongsikan dah apakah tujuan ataupun panduan yang kita perlu buat. Pelajar copy paste sahajalah maklumat ni. Okey, pastekan. Ini adalah panduan kita untuk kita punya responden bagi dia menjawab kepada soalan kita. Ini kaedah kita nak masukkan maklumat tadilah. Kita cuma copy paste masuk balik dalam kita punya borang soal selidik ni di dalam Google Form. Okey, ini adalah kaedah kita nak mengisi borang-borang tu. Maksudnya itu copy paste sahaja. Kalau awak guna laptop mudahlah sikit. Kalau guna handphone tu awak boleh buat, tapi perlahan-perlahan lah. Okey, kalau kata kita nak buat untuk bahagian yang kedua, kalau awak tengok dalam soal selidik kita ni, kita ada bahagian-bahagian kan. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C. Okey, untuk hari ni saya nak ajar awak macam mana kita nak buat. Kita bolehlah gunakan Google Form ni, sama ada kalau awak nak bagi awak punya soalan ni, awak nak buat by section, awak boleh guna add section. Maksudnya kalau guna section ni, dia akan jadi muka surat yang barulah untuk setiap bahagian. Tapi kalau awak tak nak ada muka surat baru, awak nak buat satu muka surat sahaja, kita boleh add title dekat sini. Maksudnya untuk setiap bahagian tu kita hanya letakkan add title. Maksudnya kita letaklah bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tapi kalau awak tak nak guna bahagian dalam satu muka surat tu cuma ada bahagian, awak boleh buat section ni. Section ni dia akan jadikan setiap bahagian tu muka surat yang baru. Okey, saya tunjuk contoh yang pertama. Kalau kita guna add title, kita add title dekat sini, maksudnya kita boleh letaklah dalam soal selidik awak tadi ada bahagian kan. Kita letaklah bahagian A. Bahagian A tadi ni adalah berkenaan demografi.
So ini adalah bahagian demografi lah, seperti mana yang ada dalam soalan kita. Kita ada description, kita nak terangkan demografi kita tu. Dekat sini dikata tandakan. Tandakan yang sesuai dengan petak yang diberikan tu. So kita copy masuk dalam kita punya soalan tu. Copy. Okey. Copy kita masukkan dalam kita punya borang soal selidik ni dekat bahagian description kita. Dia kata copy masukkan. Nampak? So dekat sini kita dah ada arahan untuk soalan kita bagi responden yang nak jawab soalan ni. Dia tahu okey untuk bahagian A ni dia kena klikkan dekat bahagian yang diperlulah, yang bersesuaian. Tapi kalau kita tengok dekat soalan tadi, untuk soalan pertama kita akan letaklah, untuk soalan kita akan letak kat sini dah ada dah satu. Kita letak je lah soalan satu adalah jantina. Okey. Lepas tu kita ada jantina, untuk pilihan dia kita ada lelaki, kemudian kita ada perempuan. Ini adalah pilihan untuk soalan yang pertama tadi kan. Untuk kita nak suruh kita punya responden tik ni, kita boleh pilih kaedah macam mana yang kita nak. Kat sini ada pelbagai kaedah kita nak kita punya responden jawab, ataupun kita nak sediakan soalan ni dalam bentuk yang macam mana. Kalau awak perlukan soalan yang bertulis, kita boleh pilih sama ada kita nak short answer ataupun paragraph. Ini soalan yang memerlukan responden kita menulis. Tapi kalau dia hanya klik button, awak boleh pilih multiple choice ke, checkbox ke, multiple choice grade ke. Maksudnya ada pelbagai pilihan lah mengikut kepada kesesuaian soalan yang kita nak tanya tu. Kalau macam soalan ni, kita lebih kepada multiple choice soalan lah. Kita nak kita punya responden hanya tekan pada satu jawapan sahaja ya. Okey, ini contoh yang pertama. Kemudian kalau kata awak nak tambah soalan seterusnya, awak boleh tekan dekat add question ni. Dekat simbol bulat ada tambah ni. Maksudnya kita tekan dekat sini, dia akan beri kat kita ruang untuk soalan yang kedua. Okay, soalan kedua dia nak tahu dalam tentang umur. Kalau umur ni nanti awak type je umur, dia pun soalan dalam bentuk multiple choice kan. Maksudnya peserta hanya perlu jawab satu soalan sahaja. So dekat sini kita letaklah 15 hingga 17 tahun. Lepas tu kalau nak tambah pun boleh 18 hingga 25 tahun. Sehinggalah habis, awak boleh enter, awak akan dapatlah ruang dia untuk awak tandakan. Memandangkan kita punya responden ni, dia perlu jawab hanya satu soalan, kita akan letak multiple choice soalan lah. Kalau kata dia memerlukan soalan yang bertulis, awak boleh tukar dekat sini ya, bahagian sini. Okey, satu lagi yang saya tak lupa, sebelum saya lupa, untuk setiap soalan yang kita dah bina ni, pelajar perlu letakkan required. Maksudnya untuk setiap soalan kita kena klik button required ni. Maksudnya peserta kajian kita dia tak boleh skip soalan. Untuk dia nak pergi jawab soalan seterusnya, dia kena tanda betul-betul dulu soalan tu. Sebabnya kalau kita tak letak required ni, dia akan menyebabkan kita punya responden tu dia tak jawab soalan dengan baik kan, dia tinggal soalan. Nanti maklumat yang kita dapat tak lengkap. Untuk kita dapat maklumat yang lengkap, sila pastikan untuk setiap soalan yang kita buat tu mesti kita kena tekan required ni ya. Okey, ini adalah contoh kalau kata awak nak buat soal selidik awak tu menggunakan kaedah yang satu page semua ada lah ya. Bahagian A ada, bahagian B ada. Kalau dah siap untuk bahagian A ni, kalau kata awak nak tambah untuk bahagian B, awak boleh tambah add title. Ini kalau kaedah yang pertama lah, add title untuk bahagian B pula. So sama juga kaedah dia, awak copy paste balik apa yang ada dalam soalan bahagian B ni dekat sini. Kalau kata bahagian B ni dia memerlukan soalan yang seperti pilihan kan. Soalan B ni dia nak awak nyatakan setuju atau tidak. Maksudnya pilihan jawapannya ada dua je. Pun boleh, tak ada masalah ya. Awak nak buat kaedah Likert pun boleh. Awak nak buat kaedah multiple ke macam mana pun bergantunglah kepada kesesuaian ya. Kita boleh copy paste setiap satu soalan ni untuk kita letakkan dekat dalam kita punya ni. Okay, ini adalah kaedah yang pertama. Kalau awak guna satu page tu, awak nak langsamkan bahagian A sampai bahagian D ya. Kalau kata awak nak guna kaedah section pula, section awak letak je lah section. Maksudnya setiap bahagian tu dia ada muka surat yang baru. Contohnya macam ni, awak letak bahagian A tadi mengikut section kan, pun boleh, tak ada masalah bahagian B
bahagian A tadi kan. Awak nak guna section pun boleh. Ni kaedah ni menggunakan kaedah bisection lah. Sama je, cumanya kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan kaedah section ataupun kita guna add topic sahaja. Ini kaedah yang kita boleh gunalah. Kita masukkan soalan-soalan seperti mana yang kita kendaki lah, bergantung kepada kesesuaian kita. Copy paste saja. Ini adalah penggunaan Google Form untuk kita transform kita punya borang soal selidik dalam Words tu kepada Google Form. Kaedahnya sebab kita dah ada bahan, kita copy paste masuk sahaja dalam Google Form ni. Bila kita dah siap, kita bolehlah share kepada responden kita. Okey, jumpa lagi untuk next perbincangan. Bye. Assalamualaikum.